Okey, auzubillahi syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk kelas kita hari ini Ustaz akan cuba memberi ataupun melengkapkan buku model topikal yang kita dapat, yang kamu dapat semua kan. Okey, dalam buku bahagian nota yang kamu pastikan dalam buku tersebut ada ruangan-ruangan kosong. Jadi kita akan cuba penuhkan ruangan-ruangan kosong tersebut agar memudahkan kamu untuk membuat untuk ulang kaji dan juga buat latihan nanti. Okey, untuk maklumat kamu, insya-Allah mungkin lepas cuti nanti kita akan ada ujian juga untuk pendidikan Islam. Okey. Untuk tarikhnya nanti kamu just tunggu sahaja. Jadi, okey, kita teruskan dengan buku nota gini, buku model topikal ini. Kita tengok pelajaran yang satu, iaitu Allah SWT pengguna hidayah. Surah Al-Imran ayat ke-8. Kita tengok sini ada ruangan kosong tak? Yang tidak ada, saya rasa. Okey, nanti Ustaz akan baca balik benda ni ya. Cuma sekarang ni kita just penuhkan ruangan kosong terlebih dahulu. Okey, pelajaran yang kedua. Okey, yang kedua pun tidak ada. Pelajaran ketiga pun rasa dah penuh, dah lengkap keseluruhannya. Okey, dan pelajaran yang keempat. Okey, pelajaran 1, 2, 3 berkaitan dengan ayat hafazan. Okey, ayat hafazan. Pelajaran keempat ni adalah berkaitan dengan tajwid. Tajwid ada ruangan kosong yang perlu diisi. Okey, nampak gaya penuh. Penuh kan kat buku kamu ni kan? Tak ada kan? Okey, seterusnya. Okey, ni pelajaran keempat lagi. Unit yang kedua. Okey, tidak ada. Okey, pelajaran yang kelima. Kelima ni saya rasa ada. Okey, pelajaran kelima ini. Kelima, 6, 7, 8. Ada 4 tajuk ini adalah bahagian ayat pemahaman. Okey, ayat pemahaman. Jadi okey, kita tengok ayat pemahaman surah ayat pelajaran kelima, iaitu manisnya persaudaraan, surah Al-Imran ayat 103. Okey. Okey, asbabun nuzul Quran ni kan ada. Okey, minta kamu salin. Saya akan cuba baca dan kamu cuba buka buku kamu dan cuba salin balik. Okey. Saya dah Ustaz. Ya? Saya dah buat. Dah buat. Okey, tak apa. Jadi kalau ada tempat yang kosong yang kamu tak tulis lagi, kamu boleh tulis lah. Bagi rakan kamu yang belum tulis, boleh tulis terus. Okey, yang dah tulis tak apa. Semak balik je. Takut tersalah. Okey. Okey, asbabun nuzul. Okey, semasa jahiliah suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Okey, bahagian ni bermusuhan. Okey, kedua, melalui agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menyatukan mereka. Itu yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, pada suatu masa orang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuhan. Okey. Namun demikian Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Al-Imran. Okey, sambil-sambil kita akan mengisi ruangan kosong. Okey, sambil-sambil itu juga kita seolah macam boleh mengulang kaji balik ayat-ayat tajuk-tajuk ini ya. Okey, sambil-sambil. Okey, masuk berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Tali Allah iaitu menurut Ibnu Mas'ud. Okey, ruangan kosong ini adalah agama Islam. Agama Islam secara keseluruhannya. Okay, berpegang dengan tali Allah SWT, iaitu berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ini agama Islam ah. Ini ajaran Islam. Beza sikit ah. Okey. Dah. Okey, seterusnya kita tengok cara pengukuhan persaudaraan. Okey, dekat sini ruangan kosong dekat tajuk. Okey, tengok ke hati. Okey, yang pertama itu adalah ikhlas. Okey, iaitu tidak ada sesuatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Okey, yang kedua bahagian hati adalah bersangka baik. Iaitu apa bersangka baik? Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Itu dari segi hati.
Okey, ni 3 cara mengukuhkan persaudaraan. Ada 3 cara. Tadi cara yang pertama melalui hati, yang kedua melalui lisan. Okey, yang lisan dia apa dia? Okey, ucapan salam. Okey, setiap kali bersua muka dan hendaklah berpisah, hendak berpisah, hendaklah memberi dan menjawab salam. Ini biasa kita amalkan. Yang kedua, bertegur sapa, iaitu bertanya khabar dan bertegur sapa apabila berjumpa. Okey, itu lisan. Dan yang ketiga, perbuatan. Membantu mereka yang memerlukan. Okey, membantu mereka yang memerlukan. Apa maksudnya? Itu bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sesama insan. Okey, yang kedua, menunaikan solat berjemaah. Iaitu salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sesama Islam adalah dengan menunaikan solat berjemaah. Okey, dapat kan kamu salin balik ni kan? Ini semua tajuk-tajuk. Okey, just tajuk sahaja. Okey, seterusnya. Okay. Kalau kamu tak sempat, nanti yang takut sebab ini juga Ustaz buat rakaman, kamu boleh semak balik nanti ya. Okey, seterusnya, hikmah persaudaraan dalam Islam. Ada 3 kategori. Okey, individu, keluarga dan masyarakat. Kita tengok individu dulu. Yang pertama, memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara muslim yang lain. Okey, anggota keluarga dan sesama saudara muslim yang lain. Okey, yang kedua, menenteramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Semua orang saling menyayangi. Okey, itu di sudut individu. Di sudut keluarga pula, membentuk keluarga bahagia kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Okey, kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Okey, yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Okey, itu keluarga. Di sudut masyarakat pula, okey, membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Ya, saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Okey, yang kedua, membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Okay, sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Okey, boleh? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, pengajaran ayat. Okey. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan tidak berpecah belah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amal ma'ruf nahi mungkar? Mencegah, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu disebut sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Okay. Kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah
Sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Okey, sentiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dalam Islam kerana tuntutan agama dan menepati naluri manusia. Ini adalah pengajaran ayat. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pelajaran yang ke-6. Okey, iaitu berkaitan dengan tajuk mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Okey, kalau kita tengok ayat ini bahagian mana? Okey, muka surat 12. Okey, bukan muka surat 11, muka surat 12. Okey dah. Okey, berkaitan dengan tuntutan segera bertaubat. Maksud taubat iaitu kembali, iaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan maksiat atau dosa. Okey. Seseorang yang melakukan dosa dituntut untuk segera bertaubat. Amalan ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga untuk orang yang bertakwa. Itu dimasukkan di bawah tuntutan segera bertaubat. Okay, seterusnya, apakah yang perlu kita lakukan apabila melakukan dosa? Yang pertama, segera mengingati Allah SWT. Okay. Kedua, bertaubat dengan memohon keampunan dan rahmat Allah SWT. Okay. Yang ketiga, berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Keempat, berazam tidak mengulanginya lagi. Okay, ada 3 tempat yang perlu kamu isi kat sini. Okay. Seterusnya, taubat. Okay, taubat. Ada ruang kosong yang kamu isi? Ini ruang kosong ke kamu ni? Okay. Okay. Okay, ciri orang yang bertakwa iaitu memohon keampunan, memohon keampunan, menafkahkan harta, menahan kemarahan serta memaafkan. Okey, ini adalah antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey. Suasana ni mungkin kosong kot. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Okey. Cara menguruskan kemarahan. Pertama, baca bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, mengubah posisi kepada lebih rendah seperti duduk atau berbaring. Yang ketiga, kita berdiam diri. Dan yang keempat, kita berwuduk. Ini antara cara macam mana kalau kita sedang marah, kita nak uruskan kemarahan kita. Okey, kita tengok syarat taubat. Syarat taubat, okey, ada 4 sini. Okey, jika dosa berkait dengan orang lain, maka hendaklah meminta maaf daripadanya, memulangkan hak atau hartanya dan meminta supaya dihalalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat kepada Allah SWT dengan rasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Okey, ini ada dalam buku kamu. Okey, yang ketiga yang bahagian bawah ni. Okey, sila salin. Berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Okey. Berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Okay, itu yang ketiga syarat taubat. Syarat taubat yang keempat ialah beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat taubat. Okey, pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala seperti bersedekah, sama ada ketika dalam keadaan senang maupun susah. Ketiga,
sebagai umat Islam, kita hendaklah menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Okay, ya? Menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita agar hidup lebih harmoni. Okay, ini antara pengajaran ayat. Okay. Seterusnya pelajaran yang ketujuh, okay, iaitu kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Imran ayat 159. Okay. Dibuka muka surat. Okay, 15. Kita tengok dekat sini. Tuntutan mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa sifat Rasulullah sallallahu? Yang pertama sekali, lemah lembut. Kedua, pemaaf. Ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Keempat, bermesyuarat. Kelima, berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh kan? Okey, seterusnya pengajaran ayat daripada ayat surah ini, ayat ini. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Okey. Kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai. Okey, sila salin. Okey, seterusnya kita tengok pelajaran yang terakhir dalam bahagian ayat pemahaman di bidang Al-Quran. Okey, tajuknya amanah terhadap harta dan nyawa. Di surah An-Nisa ayat 29. Okey, buka muka surat. Okey, muka surat apa ni? Muka surat 16. Okey, sila buka muka surat 16. Kita tengok intisari ayat ini. Okey, kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Okey, kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu segala yang kita miliki semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Perkara yang dijaga dalam syariat Islam, iaitu Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Okey, dua benda ini ya. Okey, tujuan syariat Islam untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Ini spektrum ilmu. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 17. Okey, Islam melarang kita mendapat harta secara batil kerana yang pertama, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghilangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan.
Okay, dan yang kelima, mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Okay, mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Okay, ini 5. Okay, okay. Seterusnya, pengurusan harta. Okay, tak ada apa. Penuh kamu yang Islam. Okey, seterusnya. Islam melarang kita membinasakan diri dan orang lain kerana yang pertama, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Ketiga, menggugat keharmonian hidup. Okey. Perbuatan tidak menghargai nyawa. Okey. Yang pertama, membunuh diri sendiri atau orang lain. Okey, membunuh diri sendiri atau orang lain. Kedua, ketagihan rokok dan dadah. Ketiga, membuli, merempit dan membuang bayi. Okey, dapat? Okey, seterusnya kita tengok pengajaran ayat. Okey. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai harta dengan cara membelanjakannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur. Kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala, seperti berniaga dengan jujur. Okey. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Dan yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan diri dan tidak saling membunuh. Okey. Saya selesai bahagian Al-Quran. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, insya-Allah setakat ini dulu. Okey, saya minta Ustaz minta kamu siapa yang tidak sempat menulis jawapan yang Ustaz berikan ataupun menulis jawapan di ruang kosong, melengkapkan ruang kosong, maka nanti Ustaz akan bagi video ini untuk cuba kamu lengkapkan. Boleh kan? Okey, insya-Allah. Jadi setakat ini dulu kelas kita pada hari ini. Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana kamu hadir ke kelas Ustaz. Okey, Ustaz harap apa yang Ustaz cakap ini, Ustaz yang berikan ni kamu tulis dalam buku kamu. Nanti kalau buka sekolah nanti, boleh kamu serahkan buku ini kepada Ustaz, untuk semakkan. Okey, jadi itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Tak ada. Tak ada, insya-Allah. Ada. Okey, terima kasih. Tunggu sekejap.